This call is now being recorded. Okey, baik. Itu surat 76 tajuknya asal usul nama Balin Kedah. Dapat ya? Okey. Sebelum baca. Boleh ya? Kita mula dengan Adam. Cuba. Boleh. Baca. Baca tajuk. Asal itu nama Balin Kedah. Orang-orang ini pada zaman dahulu menggunakan dari yang dah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat stabil. Okey. Bagus. Okey, sekejap ya. Okey. Yang membaca mic ya. Okey. Yang kedua, sambung. Kita minta Adli. Adli baca Adli, sambung perenggan kedua. Adli. Mereka membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam Okey, bagus. Okey, dah. Adli, sabar Adli, jangan lagu sangat. Ambil satu perenggan je, okey? Tapi kena ingat bila membaca kena tengok betul-betul bila ada tanda noktah. Okey? Bila ada tanda noktah kena berhenti. Okey. Okey, dah. Kita sambung. Perenggan ketiga. Dura baca. Pelbagai pokok buah ditanam selepas beberapa tahun. Pokok manggis, lasat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Petani-petani itu telah bermusyawarah untuk menamai tempat itu Balin yang berarti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama kelamaan perkataan Balin menjadi Balin. Okey. Kita mula balik di atas. Saya nak dengar pula Hafiz. Ya. Buku surat berapa? Buku surat 76. Okey. Buku teks Okey, Hafiz. Cuba baca dari atas Hafiz. Kenapa tak ada buku? Alah. Tak bawa balik ke? Satu tinggal. Lah. Tak apalah, kita minta Adra. Adra baca asal usul nama Balin Kedah. Baca tajuk dulu Adra.
Asal usul nama Bali Kedah. Menurut cerita orang-orang tua pada zaman dahulu, sekumpulan petani di Siam telah telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Okey, bagus. Okey. Saya nak dengar pula sambungannya. Yasir. Yasir? Hilang buku, cikgu. Ha? Hilang buku. Lah, hilang ke tak bawa balik? Hilang. Lah, kenapa tak? Ha? Hilang dalam bilik. Lah, kenapa tak cari awal-awal? Aduh. Okey, kita minta Zara lah. Zara. Ya, cikgu. Zara baca perenggan kedua. Ada berlatih membaca tak Zara? Ha? Dalam cuti ada berlatih membaca tak? Ada? Okey. Cuba baca. Perenggan kedua. Mereka bantu membantu. Mereka Bantu. tu Bantu membantu. membantu Dengan. dengan Mengusahakan. ladang tanaman. di situ. Ya. Mereka bekerja siang malam. Mereka bekerja siang dan malam. Okey. Lagi. Pelbagai. Pokok. Buah. Ditanam. Pelbagai pokok buah ditanam. Ulang balik. Pelbagai pokok buah ditanam. Okey, bagus. Okey. Nanti Zara kena banyak latihan membaca lagi ya. Okey. Okey. Baik, perenggan ketiga. Ramai dah masuk ni, bagus. Cikgu nak minta perenggan ketiga Shikin. Baca perenggan ketiga Shikin. Baca perenggan ketiga. Cikgu, buku surat berapa? Buku surat 76, buku teks. Ke surat 73 Shikin. 76 Shikin. Ke surat 76. Dah. Jumpa tak? Jumpa? Okey, baca perenggan ketiga. Selepas beberapa tahun. Selepas beberapa tahun, pokok manggil, lansat dan cempedak berbuah dengan lebatnya. Tiba-tiba sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Ya. Sambung. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau
Kera-kera itu. Hmm. Mana kena kat Eri? Ada satu. Namun Kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. okey, bagus. Okey. Cikgu nak minta pula Airil. Airil, sambung baca perenggan yang keempat, perenggan yang bawah sekali, petani-petani itu. Okey, baca Airil. Petani itu telah Bermesyuarat untuk menamai tempat itu Banli yang bererti kampung kera dalam bahasa Siak bahasa Siam. lama kelamaan perkataan baling menjadi berbaling. Okey, bagus. Kena banyak latihan lagi ya, Airil. Kalau tidak nanti tersekat-sekat membaca. Okey? Okey, kita sambung balik atas. Ada lagi yang cikgu belum dengar dia baca. Wan. Cikgu nak dengar Wan baca dari atas asal usul nama baling Kedah. Wan. Wan Amni. Baca Wan. Wan dengar tak cikgu cakap ni? Ada tak Wan? Oh, tak ada ya. Okey, kita minta Siti. Siti baca Siti. Daripada atas ke cikgu? Dari atas. Menurut cerita orang-orang tua, pada zaman dahulu, sekumpulan petani dari Siam telah membina rumah di sebuah kaki gunung di negeri Kedah. Tanah di kawasan tersebut sangat subur. Sambung perenggan kedua. Mereka membantu dengan mengusahakan ladang tanaman di situ. Mereka bekerja siang dan malam. Pelbagai pokok buah ditanam. Okey. Bagus. Okey, ada seorang lagi ni. Cikgu tak pasti ni siapa ni. Nama dekat sini Adam Adin Naufal. Ni siapa ni? Cikgu tak nampak muka lah. Beritahu cikgu nama tu. Ni siapa ni? Cikgu tak cam muka. Ahmad Adan. Bukan Ahmad Adin Naufal. Ni siapa? Afiq. Tak kenal dah ikut cikgu. Ku Siti Mia ke ni? Ahmad Adin Naufal ni siapa? Ku Siti Mia ke? Kata kita baru. Naura. Saya rasa itu Adira. Bukan Adira. Naura ke tu? Ya, cikgu. Okey Naura. Muka dah lain lah. Dah lama dah kita tak jumpa, cikgu dah tak berapa kenal dah ni. Tak bercam lah. Semua dah makin cantik, dah makin handsome semua ni. Okey Naura. Naura sambung baca Naura. Selepas beberapa tahun. Ya. Selepas beberapa tahun, pokok manggis langsat dan cempedak berbuah dengan lebatnya.
Tiba-tiba sang kera datang lalu Bukan makan. sang kera. Sekawan kera. Sekawan kera datang lalu makan buah-buahan di ladang tersebut. Para petani berusaha dengan pelbagai cara untuk menghalau kera-kera itu. Namun kera-kera itu tidak lari ke hutan yang berdekatan. Okey, sambung terus. Petani-petani itu Telah bermesyuarat untuk menamai tempat itu Dani yang bererti kampung kera dalam bahasa Siam. Lama-kelamaan perkataan Bani menjadi baling. Okey, baik, bagus. Semua pandai baca. Tapi cikgu nak ingatkan semua mesti terus membaca. Setiap hari mesti baca buku. Buku cerita pun boleh, buku sekolah pun boleh. Supaya nanti tidaklah terlupa. Nanti lupa dah nak baca kan. Bila cikgu suruh baca dah tergagap-gagap je kan. Okey, baik. Baca komik. Kena baca. Komik pun boleh sebab ada bacaan. Okey. Kita tengok pula bacaan yang kedua. Hari ni cikgu nak dengar kamu baca aje. Nanti baru saya bagi kerja. Okey. Muka surat 82. Muka surat 82. Masjid Beijing Kelantan. Dah buka buku? Dah. Muka surat 82, Masjid Beijing Kelantan. Beijing Kelantan. Dapat? Okey. Cikgu nak semua baca. Boleh ke? Nanti bising pula bunyinya. Dapat. Boleh. Kalau nanti. Kalau semua baca nanti bising lah. Ibu tak boleh nak tangkap apa yang baca. Okey, tutup mic. Okey, sorang-sorang macam tadi. Okey, kita mula dengan Adam. Masjid Jubli. Masjid Jublil Perak Sultan Ismail Putra atau Masjid Beijing. Masjid Beijing. Masjid Beijing. Beijing sangat cantik. Masjid ini ialah masjid berseni bina Cina yang pertama didirikan di Malaysia. Okey, bagus. Adli baca perenggan kedua, Adli. Masjid ini terletak di daerah Lantau Panjang, Kelantan. Dirasmikan pada 1 Julai. Ada perenggan atas tu. Ada baris atas tak baca. Masjid ini mula dibina. Masjid ini mula dibina pada
Mana nak tunjuk lah dengan tangan. Yelah nak tunjuk lah. 12 September 12 September 2005. 2005. 2005. Hmm. Masjid ini telah dirasmikan pada 1 Julai 20 2013. 2013 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Sultan Muhammad V. Sultan Muhammad kelima. Sultan Muhammad kelima. Sultan Muhammad kelima. Okey, bagus. Okey, perenggan ketiga. Dura baca perenggan ketiga. Seni bina masjid ini amat unik dan cantik. Seni binanya menggabungkan seni bina Cina dan Islam. Masjid ini dibina seakan-akan masjid Newji yang berusia lebih daripada 1,000 tahun di Beijing, China. Beijing, China. China. Okey. Baik. Perenggan yang keempat. Adra. Baca perenggan keempat, Adra. Selain itu, masjid ini juga menggambarkan gabung seni bina Melayu dan India. Dapat dilihat pada gabungan seni bina Melayu dan India dapat dilihat seni bina Melayu dan India dapat pada lorekan simen. Di berada masjid itu hiasan di dalam masjid. Okey, bagus. Okey, perenggan pertama balik. Zara. Zara, baca Zara, mula balik. Masjid Jubli Perak. Masjid Jubli. Masjid Jubli Perak. Cikgu. Baca. Baca Zara, Masjid Jubli Perak. Cikgu, buku surat berapa? Saya lupa. Muka surat 82. 82. Dah. Atas sekali. Masjid Jubli Perak. Jumpa tak Zara? Masjid Jubli Perak. Apa tak? Masjid Jubli Perak. Masjid Jubli Perak. Sultan Ismail Petra. Atau Tahu Masjid Beijing atau Masjid Beijing. Beijing. Ya. Sangat cantik. Masjid ini Yalah. Masjid
ber- berseni Masjid ini ialah masjid berseni Cina Cina yang pertama di di didirikan didirikan di Malaysia. Ya, okey, bagus. Okey. Perenggan kedua, Shikin. Shikin, baca perenggan kedua. Masjid ini terletak di daerah Panjang, Kelantan. Masjid ini mula dibina pada 12 September 2005. 2005. Masjid ini telah dirasmikan pada 1 Julai Julai 2013. 2013 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan Sultan Muhammad Kelima. kelima. Sultan Muhammad kelima. Sultan Muhammad kelima. Okey, bagus. Perenggan ketiga, Naura. Naura baca perenggan ketiga, seni bina masjid. Seni bina masjid ini amat unik dan cantik. Seni binanya menggabungkan seni bina China Cina, bukan China. Cina dan Islam. dan Islam. Cina dan Islam. Masjid ini dibina sejak Seakan-akan masjid UG dan yang berusia berusia dari 1,000 tahun. tahun di Beijing, Beijing, China. China. Bukan China, Cina. Kalau China ni dalam bahasa Inggeris. Okay? Ini sebab kita dalam bahasa Melayu sebut Cina. Okay? Perenggan keempat. Ada seorang lagi yang baru masuk tadi. Siapa ni? Syamil Nas. Airil. Kenapa semua tutup kamera ni? Buka lah kamera. Cikgu tak nampak muka, cikgu tak tahu siapa. Buka kamera semua. Okay. Airil baca perenggan bawah sekali. Selain itu, masjid ini juga Menggambarkan. gabungan tiga budaya masyarakat di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Gabungan Seni bina Melayu dan India dapat dilihat pada lorekan simen di berada masjid dan hiasan dia di dalam masjid. Okey, bagus. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada buku aktiviti. Dalam buku aktiviti jilid 1 ada banyak yang kita belum buat lagi kan? Okey. Cuba tengok muka surat 71.
Ya, buku aktiviti. Okey. Buku aktiviti, buku ni. Okey, jilid 1. Kita nak tengok muka surat 71. Dah. Okey, tajuk dia Tarian Cempaka Sari. Okey, ada petikan tu, gambar orang menari tu, sebelah tu ada petikan kita boleh baca. Okey. Cikgu nak dengar Siti baca petikan tu. Siti, Terkenal di negara. Siti baca terkenal di negeri Perak. Siti baca. Terkenal di negeri Perak. Dicipta berdasarkan lirik lagu yang ditulis oleh almarhum Sultan Idris Shah. Biasanya tarian ini ditarikan oleh penari perempuan. Penarinya menggunakan selendang panjang dan kipas terkait. Okey, kita tengok soalan. Yang ni adalah dialog perbualan di antara Aiman dan Suraya yang sedang berbual. Okey? Baik, kita tengok Aiman. Selamat pagi Suraya, lihatlah tarian ini. Nama tarian ini ialah, okey, apa jawapan dia? Cuba boleh bagi jawapan. Tarian? Tarian Cempaka Sari. Okey, ambil pensel tulis. Tarian Cempaka Sari. Tulis sekarang. Tarian Cempaka Sari. Apa? Tarian Cempaka Sari. Dapat tak Hafiz? Dapat. Okey, bagus. Dah. Dah. Okey. Suraya pula cakap. Selamat pagi Aiman. Tarian ini sangat terkenal di negeri Perak. Tarian ini apa? Sebab kosong apa dia? Tarian ini apa dia nak jawab? Cuba dia bagi jawapan. Tarikan. Tarian ini apa? Penari. Tarian ini dicipta berdasarkan lirik lagu yang ditulis oleh almarhum Sultan Idris Shah. Jawapan anda ada di atas. Yang tu. Sampai mana? Sampai almarhum Sultan Idris Shah. Oh, ya. Okey. Jawapan dia dicipta berdasarkan lirik lagu yang ditulis oleh almarhum Sultan Idris Shah. Nampak tu yang cikgu gariskan tu. Nampak ya? Nampak. Okey. Tulis yang tu. Ya. Muka surat berapa cikgu dah lupa? Muka surat 71. Berdasarkan cikgu, Ya. Buku saya hilang. Hilang, Cak. Dia dah sekali. Apa dia? Buku Siapa yang cakap ni? Zara ke? Buku hilang? Alamak. Buku hilang salinan buku aktiviti lah. Buku aktiviti, buku apa? Buku tulis. BM3. Dalam buku BM3. Nanti cikgu masukkan ni dalam WhatsApp ya. Kamu salin nanti. Okey?
Dah siap ke? Dah. Belum. Belum. Pergi. Belum. Dah siap. Okey. Siapa jawapan dia? Apa jawapan dia? Cuba bagi. Biasanya tarian ini ditarikkan oleh penari perempuan. Ya, bagus. Biasanya tarian ini ditarikan oleh penari perempuan. Okey. Ada dalam petikan tu. Okey. Biasanya tarian ini ditarikan oleh penari perempuan. Dapat jawapannya? Nampak? Okay. Dapat. Silent situ. Okey. Dah siap? Belum. 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 Dah. Belum. Okey, salin cepat. Sekejap ya. Dah. Apa bunyi tu? Okey. Kemudian Aiman buat cakap, penarinya, okey, apa jawapan dia? Penarinya menggunakan selendang panjang dan kipas tekan. Bagus. Siti bagus bagi. Penarinya menggunakan selendang panjang dan kipas tekan. Tu jawapan dia. Yang mana? Yang bawah tu. Okey, ni. Okey. Nampak? Nampak Adam? Nampak. Selendang panjang dan kipas tekan. Okey, salin kat apa yang Aiman sebut. Okey. Dah ya? Dah. Okey. Bawah sekali Suraya cakap, apakah tarian tradisional lain yang kamu tahu? Okey. Apa Aiman nak jawab? Tarian Inang. Ha? Tarian Zapin. Tarian Inang. Bagus. Banyak kan? Ada tarian Inang, ada tarian Zapin, ada tarian Dabus, ada tarian Joget. Boleh tulis. Kamu nak tulis tarian apa? Okey, tarian Joget. Boleh. Nak tulis tarian apa lagi? Zapin pun boleh. Tulis apa yang kamu tahu. Okey? Ini contoh yang cikgu bagi. Ini contoh yang cikgu bagi. Okay, cikgu tulis tarian Joget dan tarian Zapin. Ya, apa? Tarian kuda timpang. Tarian kuda kepang. Ya, bagus. Airil. Boleh tulis juga. Boleh tulis. Pandai. Okay, dah siap? Dah. Cikgu. Okey. Dah. Sekejap ya. Cikgu nak tengok gambar ni.
Ni untuk orang yang tak ada buku aktiviti. Okey, orang yang tadi kata tak ada buku aktiviti, salin not latihan ni tadi tu dalam buku BM3. Okey? Cikgu dah bagi jawapan dia dalam WhatsApp. Okey. Kita tengok seterusnya. Muka surat 72. Muka surat 72. Baca teks kemudian lengkapkan maklumat. Okey. Cuba baca. Apa dah suruh baca ni? Adli baca Adli. Enaknya selera utara. Kanan. Pencuci mulut. Adli, mana Adli? Okey, baca Adli. Enaknya selera utara. Pada hari Minggu yang lalu, keluarga Suraya mengadakan jamuan. Mereka mengundang jiran-jiran pada hari tersebut. Ibu Suraya memasak makanan. Beliau memasak nasi putih, gulai daging, ikan pekasam, goreng dan kerabu umbut kelapa. Nenek Suraya menyediakan pencuci mulut. Beliau menyediakan pulut mangga, agar-agar dan kuih bunga. Pudak. Keluarga Suraya selalu menyediakan masakan ini untuk sesuatu majlis. Para tetamu makan dengan penuh berselera pada hari itu. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok jawapan dia. Okey, makanan. Apa makanan yang disediakan oleh Ibu Suraya? Apa dia? Gulai daging. Nasi putih. Ikan pekasam. Gulai daging. Ikan pekasam goreng. Kerabu kelapa. Umbut kelapa. Betul tak? Mana yang ada empat? Makanan tu 4 lah. Nasi putih. Boleh, 1 nasi putih. Tulis sekarang. 1 nasi putih. 2 gulai daging. 3 ikan pekasam goreng. 4 kerabu umbut kelapa. Okey. Untuk makanan. Okey, untuk makanan. Nampak tak cikgu tunjuk? Nasi putih. Yang tu. Okey? Nasi putih, gulai daging, ikan pekasam goreng, kerabu umbut kelapa. Okey. Buku surat berapa? Muka surat 72. Okey. Dah? Belum. Okey, pencuci mulut.
Nenek Suraya yang menyediakan pencuci mulut. Okey, apa pencuci mulut yang dibuat oleh Nenek Suraya? Pulut mangga. Mulut mangga, Agar-agar. agar-agar, lagi Dan kuih bunga pudak. kuih bunga pudak. Okey, pulut mangga, agar-agar, kuih bunga pudak. Boleh tulis bahagian pencuci mulut. Okey, jom. Okey. Okey, bahagian bawah tu kita nak letak tajuk dia. Apa tajuk yang sesuai? Menu selera utara. Apa tajuk yang sesuai kita nak letak bawah sekali tu? Ni. Menu selera utara. Bawah sekali, menu selera utara. Dapat? Dapat ya? Airin dapat tak Airin menu yang bawah sekali tu? Dapat. Menu selera utara. Cikgu akan tengok gambar ya. Cikgu masukkan dalam WhatsApp. Okey. Okey, cikgu dah masuk dalam WhatsApp lah. Dah cikgu. Okey. Okey, muka surat 73. Dah. Okey, muka surat 73. Kita nak cari idea keseluruhan. Okey. Dah buka dah muka surat 73? Dah. Okey. Dan Belazan. Okey. Kotak yang pertama. Tolong bacakan. Siapa nak baca? Andra baca kotak pertama muka surat 73. Kanan. Dapat? Okey, Andra baca. Makanan Tradisi. kaum Melayu Hmm. sangat banyak makanan yang popular. Ialah ketupat, rendang dan sate. Makanan ini biasanya dihidang semasa hari raya. Rasanya sangat sedap. Bagus. Okey, apakah idea keseluruhan kita boleh tulis? Makanan tradisi kaum Melayu. Makanan tradisi kaum Melayu Sangat yang banyak. popular biasanya dihidang pada hari raya. Makanan tradisi kaum Melayu yang popular biasanya dihidang pada hari raya. Okey, sekejap kita tulis ya. Yang pertama. Nampak tak yang pertama? Nampak yang sedap tu ke? Tak nampak? Tak nampak je aku tulis kat kertas lain, tak besar. Okey, kejap ya. Nampak. Alhamdulillah. Makanan tradisi. Sekejap ya, cikgu tuliskan. Kenapa semua tutup kamera? Kenapa semua duduk kamera?
Sekejap ya, cikgu tulis jawapan dia. Okey, ni jawapan dia. Nampak tak? Pak cikgu. Nampak tak? Okey, nampak salin. Okey. Nampak cikgu. Okey, salin. Dah cikgu. Dah. Dah. Ada tak ke? Belum. Cikgu masukkan dalam grup WhatsApp. Okey? Nanti tengok dalam grup WhatsApp tau. Sebab kita nak bincang, dia takut tak ambil masa yang lama. Okey? Kita bincang jawapan dulu, cikgu masuk dalam grup WhatsApp. Biasa. Okey cikgu. Okey. Okey, dah masuk grup WhatsApp. Nanti tengok grup WhatsApp. Okey. Yang kedua. Baca kotak yang kedua. Baca. Siapa nak baca ni? Okey, baca. Dura baca. Kaum Cina suka makan kuih bulan, kuih bakul dan yisang. Semasa perayaan Tahun Baharu Cina, makanan ini makanan tradisi kaum Cina di Malaysia. Okey. Apa idea keseluruhannya? Makanan tradisi kaum Cina dimakan semasa perayaan Tahun Baru Cina. Okey, cikgu tuliskan. Okey, sekejap ya. Makanan. Nanti cikgu akan masuk jawapan ni dalam grup WhatsApp ya. Makanan tradisi kaum Cina dimakan semasa perayaan Tahun Baharu Cina. Okey, cikgu tunjuk jawapan. Ni jawapan dia. Okey, makanan tradisi kaum Cina dimakan semasa perayaan Tahun Baharu Cina. Okey, cikgu akan masukkan dalam grup WhatsApp. Okey. Dah masuk ke? Sekejap. Belum ni. Ya. Nanti cikgu ada bagi ni. Okey, dah masuk dah. Nanti boleh tengok kat situ. Okey? Kalau tak Okey, yang ketiga. Kotak ketiga. silap ni. Siapa nak baca kotak ketiga? Saya. Siapa tu saya tu? Naura. Adam. Okey, Adam nak baca. Okey, Adam baca kotak ketiga. Terdapat pelbagai makanan tradisional kaum India seperti muruku, Badai. ladu, dan putu mayang
Semasa menyambut Day Deepavali. Deepavali, Hmm. makanan ini dihidangkan kepada tetamu. Okey, bagus. Okey, apakah idea keseluruhannya? Makanan tradisional kaum India dihidangkan semasa menyambut Deepavali. Okey, ibu tuliskan. Makanan tradisional kaum India dihidangkan semasa menyambut Deepavali. Okey, ni jawapan dia. Tandas. Ni jawapan dia. Makanan tradisional kaum India dihidangkan semasa menyambut Deepavali. Ni jawapan dia. Okey. Cikgu masukkan jawapan dalam grup WhatsApp. Okey. Apa nak? Dapat cikgu. Okey. Ya. Dapat. Itu muka surat 73. Okey. Okey, kita dah 9 minit. Okey, berapa muka surat dah kita buat? 1, 2, 3. 3 muka surat. Okey, kita berhenti dulu setakat ini. Cikgu bagi masa antara pukul 9-10 minit ni sampai pukul 10. Kamu siapkan kerja yang cikgu bagi tadi tu. Sebab ada yang tak sempat salin. Okey? Okey. Okey. Boleh Cikgu. tengok jawapannya dalam buku aktiviti ya. Nanti boleh snap gambar jawapan, hantar dalam grup WhatsApp. Okey, dalam WhatsApp juga cikgu akan masukkan link kehadiran. Nanti kamu isi link itu menunjukkan kamu hadir. Faham ke? Okey. Terima kasih semua. Bye. Terus sambung. Terima kasih. Okey, dah. Habis dah. Hello. Zara tak keluar lagi. Baba.